Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Terima kasih kepada akaun yang telah memberikan cadangan untuk video pada kali ini. Bagi yang mahu memberikan cadangan, boleh tulis di ruangan komen. Kisah naga di Tasik Chini Pahang. Tasik Chini di Pahang terkenal dengan pemandangannya yang memukau, bunga teratai yang mekar dan hutan tropika yang mengelilinginya. Tetapi bagi penduduk kampung yang tinggal berhampiran, Tasik itu bukan sekadar tempat indah. Ia adalah Tasik yang hidup dan di dalamnya dikatakan bersemadi makhluk purba yang tidak boleh disebut sesuka hati. Masyarakat orang asli Jakun memanggilnya Sri Gumung, seekor naga sakti yang masih menghuni dasar Tasik hingga ke hari ini. Dulu waktu belum ada lampu jalan dan hanya unggun api jadi sumber cahaya malam, orang kampung biasa dengar bunyi gemuruh dari tengah Tasik, seperti deruan nafas besar dari makhluk yang tidur. Kadang-kadang ria air muncul tiba-tiba dalam bentuk lingkaran besar, walaupun tiada angin langsung bertiup. Ada yang mendakwa melihat kilatan emas muncul seketika di bawah air, kemudian hilang begitu sahaja. Salah satu kisah paling misteri berlaku pada tahun 1980-an. Seorang pemuda tempatan yang biasa memancing pada waktu malam tidak pulang ke rumah. Keesokannya, bot miliknya ditemui tersadai di tepi Tasik, lengkap dengan semua peralatan, tetapi pemiliknya hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda pergelutan, tidak ada bukti dia terjatuh. Orang tua kampung hanya menggeleng. Kata mereka, pemuda itu mungkin telah melanggar pantang larang dan telah dipanggil oleh penjaga Tasik. Masyarakat di sekitar Tasik Chini percaya ada pantang yang mesti dijaga. Jangan bercakap besar di atas Tasik. Jangan membuang benda kotor ke dalam air. Jangan sesekali mengambil apa-apa dari Tasik tanpa izin. Kalau dilanggar, sesuatu yang tak diingini akan berlaku. Ada juga cerita yang lebih menyeramkan. Pernah satu keluarga memancing di waktu senja dan terlihat bayangan panjang berliku-liku di bawah permukaan air. Ia tidak seperti ikan biasa. Ia terlalu besar, terlalu perlahan, seperti makhluk yang sedang mengintai. Anak kecil dalam keluarga itu mula menangis tanpa sebab. Badannya panas dan sepanjang malam dia meracau, menyebut kata-kata pelik dalam bahasa yang keluarganya tak faham. Penduduk kampung percaya itu adalah sentuhan naga dan upacara adat terpaksa dibuat untuk menenangkan roh anak tersebut. Orang Jakun menyebut bukan satu, tetapi dua naga yang pernah mendiami Tasik ini. Sri Gumum dan Sri Kemboja masing-masing bersisik emas dan perak. Kononnya mereka adalah penjaga keseimbangan antara darat dan air, dan setiap kali manusia menjadi terlalu tamak, naga-naga ini akan bangkit semula, bukan untuk membunuh, tetapi untuk memberi peringatan yang menyakitkan. Misteri menjadi semakin kuat apabila air Tasik mula berubah. Ada masanya Tasik kelihatan keruh, walaupun tiada hujan selama berminggu. Kadang-kadang buih-buih bulat naik secara berkala, seolah-olah ada sesuatu bernafas perlahan di bawahnya. Beberapa pengunjung yang datang untuk berkhemah pernah melaporkan terdengar bunyi bisikan dari dalam air ketika berjalan berhampiran gigi air. Apabila mereka cuba merakamnya, kamera mereka gagal berfungsi. Cerita-cerita seperti ini tidak direka untuk menakutkan. Bagi masyarakat asal, ia adalah cara halus untuk menyampaikan larangan, untuk mengingatkan manusia supaya tidak sesuka hati memijak tempat suci. Mereka percaya alam mempunyai roh, Tasik ada tuannya, hutan ada penjaganya. Dan jika keseimbangan itu diganggu, roh-roh ini akan membalas, bukan dengan pedang, tapi dengan hilangnya orang, gangguan jiwa, dan mimpi-mimpi yang tak boleh dijelaskan. Satu persoalan yang kekal bermain di pikiran, jika semuanya sekadar mitos, kenapa banyak yang berlaku tepat seperti diceritakan? Kenapa ramai yang enggan memancing selepas maghrib? Kenapa masih ada upacara memohon izin sebelum memulakan aktiviti air? Mungkin benar, naga Tasik Chini tidak pernah wujud dalam bentuk fizikal, tetapi dalam bentuk roh, simbol, dan pengalaman aneh yang tak dapat dijelaskan. Ia terus hidup dalam bisikan angin, dalam gelombang halus yang menyentuh kaki, dan dalam cerita-cerita yang masih dibisikkan dari satu generasi ke generasi lain. Dan malam ini, ketika angin sunyi dan permukaan air kembali tenang,
Jika Anda berdiri cukup lama di tepi tasik, Anda mungkin akan mendengar sesuatu. Bukan deruan air, bukan suara burung, tapi nafas panjang dari dasar gelap, perlahan, dalam, seolah-olah ada makhluk purba yang masih berjaga, menunggu.